billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita patuhi penjarakan fizikal. Pakailah pelitup muka ketika berada di tempat awam dan ketika menggunakan pengangkutan awam agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita dalam topik tafsir yang mana kita akan membicarakan tentang surah Al-Qaf daripada ayat pertama sehingga ayat ke-11. Boleh sediakan Al-Quran dan tafsir untuk sama-sama kita pelajari tentang isi kandungan surah Al-Qaf. Bagi menghuraikan tentang tafsiran surah Al-Qaf ini, kita bawakan kepada anda seorang tokoh agamawan terkenal, ya, seorang pensyarah kanan kuis, iaitu tidak lain tidak bukan Al-Fadhil Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi Ustaz, hari ini topik kita surah Al-Qaf ayat 1 hingga 11. Pastinya menarik untuk kita bicarakan pada hari ini, dan saya yakin para penonton kita pun dah bersedia dengan tafsir itu. Jadi untuk permulaan ini tidak manislah orang kata kita nak mendengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz sebagai permulaan perbicaraan kita pada hari ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Okay, terima kasih Aiman dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan sementara, iaitu kita ditidurkan. Dan pastinya kepada dia juga kita akan kembali satu hari nanti, iaitu tidur selama-lamanya. Tapi apa kata? Pagi ini kita mulakan dengan tilawatul Quran. Surah Qaf, kita mulakan dengan ayat pertama sehinggalah ayat ke-11. Tuan-puan boleh capai mushaf dan sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum min munzirum minhum. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Tenang je kita dengar bacaan Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya rasa para penonton pun tak sabar nak mendengar tafsiran ayat suci Al-Quran ini. Dan para penonton yang nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, mungkin nak try juga tilawah bersama dengan Ustaz kot. Ya, boleh call kita di talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 0111 233 6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam perbincangan kita pada pagi ini. Jadi sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz, kita melihatkan surah ini surah Qaf. Perkataan yang cukup singkat tetapi mungkin ada makna yang besar di sebalik surah Qaf ini Ustaz. Persilakan. Okey. Terima kasih Aiman dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Surah Qaf adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Dan surah ini juga disebut oleh para ulama sebagai surah Al-Mufassal. yakni min suwar al-mufassal. Kenapa dinamakan suwar al-mufassal? Dinamakan dengan suwar al-mufassal, surah-surah mufassal, surah-surah yang dipisah-pisahkan ini kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap baca. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Sama ada baca dalam solat Jumaat, solat hari raya Aidil Adha, dalam solat hari raya Aidul Fitri. Sehingga ada sahabat sebut, aku menghafaz surah ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacanya di atas mimbar dan sering membaca dalam solat subuh. Jadi itu di antara kelebihan surah ini kerana baginda Rasulullah selalu baca surah Qaf. Dan keduanya adalah surah ini surah Makkiyah. Tabiat surah Makkiyah adalah surahnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Aiman Dan tuan-tuan boleh lihat di mushaf. Di hujung tu muka surah yang hujung di belakang mushaf kita tengok Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah. So apa kata sebelum kita baca surah tertentu, kita belik dulu yang belakang sekali, muka surat belakang sekali, kita tengok daftar isi surah tu, kita tengok surah ni surah Makkiyah atau surah Madani. So kita akan dapat tahu, oh surah ini turun di Mekah. Bila kita baca terjemahan maksud atau terjemahan ayat-ayat tersebut, dia akan bawa kita ke zaman Mekah. Untuk memperlihatkan bagaimana sikap orang Mekah dan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak manusia kepada Allah, Tuhan yang satu, dan sekaligus untuk memberitahu kepada mereka akan hari kebangkitan, pembalasan. Itu di antara konten yang biasa kita akan dapati surah Makkiyah. Yang di antara perkara yang unik ialah surah-surah Makkiyah ini walaupun pendek, balaghah dia tinggi. Bahasa dia tinggi. Keunikan bahasa dia sangat luar biasa. Tengok macam surah belakangan. Wal asr, pendek je. Wal fajr, pendek je. Surah-surah pendek-pendek di belakang kan. Al qari'ah, mal qari'ah, wal mursalat kan. Jadi surah-surah ini walaupun pendek tetapi dia mempunyai maksud yang sangat mendalam. Kerana Quran turun di Mekah untuk mencabar Arab. Yang ini pernah kita sebut sebelum ini, untuk mencabar Arab, yang Arab pada ketika itu rasa bangga dengan penguasaan bahasa. Nah, sekarang Quran turun untuk nak cabar mereka, kalau kamu rasa hebat, nah ini Quran, bahasa Arab, jom. Kita fight, tengok siapa boleh champion dalam persoalan bahasa yang begitu tinggi dalam Al-Quran. Kemudiannya surah Qaf ini, kita lihat pangkal surahnya dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Bila kata huruf muqatta'ah ini surah huruf-huruf yang diambil daripada huruf-huruf hijaiyah diletakkan di pangkal surah. Ada 4 surah, Taha, Yasin, Sad, Qaf. Kan? Surah-surah ini dinamakan surah-surah pendek. Begitu juga surah Nun. Nun wal qalami wama yasturun. Kalau surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah dalam Quran ada 28 surah. 28 surah. Timbul persoalan, Ustaz, kenapa agaknya surah yang muqatta'ah ini dimulakan dengan huruf-huruf yang begitu unik, ganjil. Sebab Arab ni biasa tak guna dalam perbualan.
dia tak guna qaf kaifa haluka, tak ada, apa khabar kan. Ataupun nun aina tadhhab kan. Arab tak tanya. Jadi bila dipisah-pisahkan huruf ni ada something yang Allah Subhanahu Wa Taala nak highlight, Allah nak sampaikan. Secara mukadimahnya yang saya dapat simpulkan, setiap kali datang huruf muqatta'ah ni Aiman, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terus bersumpah dengan Al-Quran. Tengok. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuhan bersumpah dengan Quran. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Begitu juga surah ni. Qaf wal Qur'an al-Majid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila turunkan ayat baginda Rasul begini. Dalam environment Mekah, bila Rasulullah baca surah Qaf, katakan Qaf. Jadi orang Arab Quraisy yang ada di keliling Nabi atau pembesar-pembesar di keliling Nabi, masing-masing akan rasa, apa benda ni? Tiba-tiba Qaf pula. Yasin, apa benda ni? Taha, apa sebenarnya? What happened? Tak faham. Tak faham. Sama juga Aiman. Kalau di dalam kelas, bilik darjah atau bilik kuliah kita, bila kita nak start mengajar dengan student kan, kita cuba bagi benda yang pelik dulu. Give something different, dia tak pernah dengar. Dia tengah bising-bising kan. Kita bagi tahu satu benda yang pelik lah, kita kata. Contoh kita nak kata apa? Ultraman nak datang, contoh kalau sekolah nak kan. Contoh, Ultraman nak datang. Hah? Ultraman datang? Sebab benda tu pelik kan. Takkan berlaku dalam bilik darjah, Ultraman datang. Weh, dinosaur kan. Budak, dia attention tu ada. Jadi bila Arab mendengar qaf, apa benda ni? Ini bukan biasa kita guna. Akan berlakulah iltifat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan menolehlah Arab ni, telinga dipasang dengar apa nak cakap. Terus Allah bersumpah qaf, bila semua toleh, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran. Terus kena. Terus kena. Itu yang di antara perkara. Cuma persoalan timbul, Ustaz, huruf-huruf muqatta' ni tak ada makna ke? Betul juga, Ustaz. Kenapa tak ada makna? Kan bukankah Quran ni diturunkan mesti ada makna? Ya. Apa pula Quran ada kalimat-kalimat tak ada makna? Bukan begitu. Pertama sekali Allah nak beritahu untuk melemahkan manusia. Bahawa ada benda yang sangat unik manusia tidak tercapai. Kita tahu, semua kita setuju, mustahil ada satu benda dalam Al-Quran yang tak ada makna. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah tidak membuka semua benda untuk kita tahu dalam Al-Quran ni. Allah sembunyikan sehinggalah manusia mampu untuk mencapai signifikan. Apakah signifikan? Apakah keberkaitan secara secara halus terhadap huruf muqatta'ah dengan surah tersebut? Aiman, macam ni. Ya. Kita baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah alif lam mim. Betul kan? Alif lam mim. Ada 3 huruf. Ya. Imam Al-Alusi dan tafsir Ruhul Ma'ani, dia ada bagi pencerahan mengenai huruf muqatta'ah. Dia kata alif mewakili Allah, lam mewakili latif, mim mewakili majid. Allahu latifun majidun. Dari mana saya nak dapat, macam mana saya nak faham? Sebab keseluruhan 280 ayat surah Al-Baqarah adalah menzahirkan dan memperlihatkan Allah sebagai Tuhan. Allah sangat halus, sangat lembut dan juga Allah sangat terpuji. Untuk menyedarkan orang Arab yang menyembah Tuhan lain, untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Aiman, surah contoh saya ambil contoh ni, surah Al-Baqarah surah yang membincangkan dari sudut kebanyakan isu yang dibincang surah Al-Baqarah mengenai Bani Israel. Betul. Mengenai Bani Israel. Jadi oleh yang demikian, Allah nak menzahirkan walaupun Bani Israel dia menyembah selain Allah, Nabi Musa diingkari, macam-macam kemungkaran mereka lakukan, Allah tetap Allah. Walaupun Yahudi kata Allah itu Uzair bin Allah. Betul tak? Allah tetap Allah. Dalam surah Baqarah ada ayat kursi. Kemudian kita lihat pula Allah itu latif. Walaupun macam-macam keingkaran lakukan, Allah tidak datangkan musibah secara terus. Allah Majid, walaupun kamu kata Allah tu anak berat, Allah tu ada anak, Allah itu ada perkongsian kuasa, tetap Allah itu terpuji. So dia dapat lihat. Kalau dalam surah Qaf ni pula apa pula Ustaz? Dalam surah Qaf dia adalah surah yang membincangkan mengenai Quran. Konten yang ada dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Qaf adalah surah yang membincangkan mengenai keagungan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran disimpulkan dalam surah ini mengenai keagungan Al-Quran, mengenai hari kebangkitan. Allah suruh lihat langit dan bumi. Allah kata siapa yang turunkan hujan, siapa yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mendongaklah ke langit, lihatlah betapa indahnya.
So semua ini dekat dengan manusia. Semua ini dekat dengan manusia. Dia bukan satu yang jauh dengan manusia. Secara tidak langsung manusia akan dapat lihat. Itu dah selesai huruf qaf. Wal Quranil Majid. Ini penting. Wal Quran. Waw itu waw apa? Waw itu waw sumpah. Dipanggil waw sumpah. Tuan-tuan, puan-puan, huruf sumpah dalam Al-Quran ada 3. Huruf sumpah dalam Al-Quran dan juga bahasa Arab keseluruhan ada 3 je. Waw, ta dengan ba. Waw, ta, ba. Bila bersumpah, wallahi, dia kena masuk wah. Dan kalau bersumpah lagi, tallahi. Dan bersumpah lagi, billahi. Sebab itu kita lihat orang angkat sumpah, dia akan mulakan wallahi, wabillahi, watallahi. Kan? Wallahi, wabillahi, watallahi. Waw itu waw sumpah. Cumanya, siapa yang boleh bersumpah? Allah saja boleh bersumpah ke atas seluruh makhluk dia. Jadi Allah bersumpah ke atas apa? Ke atas Al-Quran. Kerana Al-Quran luar biasa kalamullah. Allah jadikan langit, Allah bersumpah dengan langit. Allah jadikan gunung ganang, Allah bersumpah dengan gunung ganang. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah ke atas diri dia, Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya yang sangat luar biasa. Tapi Aiman, dalam banyak-banyak benda yang besar-besar ni Allah sumpah ni, ada satu benda Allah bersumpah kecil je. Oh, cantik Ustaz. Kecil Ustaz ya? Kecil je. Para penonton dan rahmati Allah sekalian, nak tahu apa benda yang kecil tu? Kita berehat seketika boleh Ustaz ya? Boleh. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, tadi sebelum berehat, Al-Fadhil Ustaz ada sebut Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan perkara yang kecil. Nak tahu apa perkara kecil? Kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Dek Aiman. Terima kasih kepada tuan-puan yang masih bersama kita. Dalam Allah bersumpah dengan matahari, kita kata Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ada benda yang paling kecil Allah bersumpah. Pen. Pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pen Ustaz ya? Pen. Boleh bandingkan pen dengan matahari? Jauh Ustaz. Jauh. Pen dengan bulan? Jauh. Boleh jadi pen tu RM3. Betul tak? Ya, betul, RM3. Kadang manusia rasa ya pen aja pun. Tapi you tahu tak, nak lantik seseorang itu ke jawatan paling tertinggi pen. Kena ada pen. Nak pecat pun pakai pen. Nak isytihar perang di antara suatu negara dengan pen. Semua pen. Pen ini menetapkan. Sebab itu dokumen itu sangat penting ada pen. Sebab dia kena manage, dia kena tanda tangan. So itu pentingnya pen. Satu. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum jadikan manusia, sebelum jadikan segala sesuatu, benda yang pertama sekali Allah jadikan pen. Ya. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala lahu uktub. Benda yang barang pertama sekali Allah jadikan adalah pen. Kemudian Allah kata tulis. Pen kata nak tulis apa? Tulis mengenai segala sesuatu. So pen. Pen. Sebab itu benda kecil. Dalam surah yang pertama sekali turun Aiman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kejadian manusia dengan pen. Jadi kita ni kena jadikan satu tradisi sentiasa ada pen. Nabi SAW sebut qayyidul ilma bil kitabah, tambat ilmu itu dengan mencatat. Sebab itu saya sarankan tuan-puan yang ada bersama kita dalam program Tanyalah Ustaz, kena ada buku nota. Cantik, buku Ustaz. nota dia, tajuk dia Tanyalah Ustaz. Ikut tarikh. Ni ada orang ada sahabat ni yang rajin ni, dia catat semua benda, dia post dalam Facebook. Saya pernah tengok, wah, ini intipati Tanyalah Ustaz, Tanyalah Ustaz oleh Ustaz Farid Ravi dengan Dari Aiman. Contoh, dia catat semua benda. Memang dia rajin. Masya-Allah. Semoga Allah berkati tangan tu dan juga catatan itu menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keseluruhan surah ni dia ada 45 ayat.
Ada 45 ayat. Kita akan mengaji hari ini, Ya. hari ini ayat 1 sampai ayat 11. Yang bakinya kita akan sambung kemudian. Dan surah ini pula dia punya unik yang lain adalah dia menggabungkan pelbagai isu yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan surah ini surah Qaf kerana ada perkataan Qaf. Ya. Macam surah Yasin ada nama Yasin. Tapi tak ada pula surah Toha, Kaf, Ha, Ya, Mim tu dinamakan dengan surah dengan nama huruf muqatta'ah. Dinamakan surah Maryam. Jadi berbeza. Tapi dalam surah ini Allah Taala highlightkan Qaf dan ada juga ulama sebut nama surah ni nama lain. Ya. Nama surah ni Basiqat. Al-Basiqat yang ada dalam ayat yang dalam surah ni juga kita akan lihat bahawa perkataan Basiqat pohon-pohon korma yang menjulang tinggi. Basiqat ialah menjulang tinggi. Ada juga nama kedua Basiqat. Ini biasa dalam tasmiyatul Quran atau tasmiyatus suwar fil Quran, bila surah-surah itu dinamakan, ada nama-nama yang dibawa masuk yang tidak disepakati seperti mana ada dalam mushaf kita. Macam surah Taubah. Yep. Nama lain surah Bara'ah. Ada nama lain. Surah Isra ada nama lain, surah Bani Israel. Sama juga dengan surah Qaf ada nama lain, surah Basiqat. Cuma diambil nama yang paling popular ataupun paling tepat riwayat dalam menamakan surah ini dengan nama apa. So itu di antara mukaddimah dan juga sedikit pencerahan kita nak masuk dalam intipati surah Qaf. Subhanallah. Ini dia baru kita sebut tentang Qaf ni. Jadi Ustaz sebutkan Al-Quran menceritakan keagungan Al-Quran itu sendiri dengan pelbagai cara. Yeah. Jadi para penonton kita di Facebook Al-Ali Ali ada bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Dalam ayat yang kedua diterangkan bahawa sudah mati dan menjadi tanah akan dihidupkan semula. Tetapi orang tidak beriman banyak yang tidak percaya. Bagaimanakah cara untuk ini typing error ni. Membuktikan perkara ini benar untuk mematahkan tomahan orang-orang yang tidak kental imannya supaya mereka dapat menerimanya. Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Ali Ali. Soalan yang cukup menarik. Kita sebut Ustaz, kadang-kadang Ustaz cerita tentang perkara hari kiamat ini. Tapi mungkin tak semua orang percaya Ustaz. Jadi bagaimana kita nak memberi penerangan kepada masyarakat untuk mempercayai perkara ini Ustaz? Dia soalan ini bukan soalan baru. Bagi saya lah apa yang ditimbulkan oleh saudara kita ni mungkin berdasarkan kepada observation beliau mengenai beberapa pendirian manusia yang tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak percaya kepada barzah, tidak percaya kepada hisab. Habis lepas mati kita gimana? Soalan pertama. Dalam dunia ni ada orang baik, ada orang jahat. Tidak semua orang buat jahat itu dapat hukuman di dunia. Betul kan? Berapa ramai yang terlepas daripada hukuman. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala orang ini mesti dapat balasan sebab dia telah mengairi ramai orang. So bagaimana jadi keadaan ini akan menjadikan bahawa orang itu pasti mendapat balasan. Di mana? Setelah dia mati. Satu. Yang keduanya, zaman Nabi SAW pernah Abu Jahal datang jumpa Rasulullah SAW. Apa dia datang? Dia bawa apa? Dia datang, dia bawa tulang manusia. Tulang manusia tu dibakar, diambil jadikan sebagai abu. Kemudian dia datang, ditiup depan Nabi SAW. Ditiup ni, abu dipegang ni. Abu tulang manusia ni. Ditiup. Kan dia bertaburan begitu. Dia menyerap dalam udara. Hilang ke mana? Saya nak kutip balik tak boleh dah. Dia kata, Muhammad, Tuhan kau boleh hidupkan balik tak? Subhanallah. Tuhan kau boleh tak hidupkan balik tulang ni? Kul yuhyiyal ladzi ansha'aha awwala marrah. Bal huwa bi khalqin jadid. Yang tiup tu bila tiup, Allah turunkan ayat, Qul yuhyiyal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi Tuhan yang jadikan awak ni, yang awak jadi sudah jadi tulang tadi tu, bila dia sudah jadi debu, jadi abu, walaupun sudah bertiupan, Tuhan itu akan kembalikan balik kamu seperti mana kamu awal-awal dijadikan. Logiknya Aiman, kita nak buat satu bangunan, pastinya perlukan dia punya design, engineer punya advice, arkitek punya advice. Semua kita kena pakai nak bina. Kemudian rumah itu tak menepati spek, dirobohkan. Untuk membina balik, adakah sukar? Susah.
Mudah aja sebab dia pernah bina dah. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah ingin memutuskan sesuatu keputusan, sesuatu ketetapan, Allah sebut kun saja. Walaysa hunaka muddatun bainal kafi wan nun. Bagi Allah tidak ada tempoh. Kita sebut kun. Kun tu ada masa. Boleh disukat lagi masa. Tapi bagi Allah tidak ada tempoh di antara kaf dengan nun. Begitu pantas. Ya Allah Subhanahu wa taala akan buat satu ketetapan. Jadi bagi kita, manusia ini macam mana pun akan dapat balasan. Manusia perlu percaya, beriman bahawa adanya hari kebangkitan. Sebab itu rukun iman 6 perkara, salah satu ialah beriman kepada kebangkitan, hari akhirat. Sebab hari akhirat adalah tempat kita akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia kuno dulu, Aiman. Orang dulu-dulu. Ya, sebelum datang agama lagi. Dia kata manusia ni ditanam dengan periuk belanga. Dengan emas. Kalau tengok yang dulu-dulu kan, orang Korea kan, jenazah-jenazah ni ataupun tulang belulang, ada emas lah, ada tulang belul, ada dia punya periuk belanga lah, ada dia punya peralatan lah. Sebab apa? Sebab dia yakin ada kehidupan lain. Bawa siap-siap. Manfaat. Ada juga kefahaman agama tertentu di atas dunia ini, yang mana dia buat pula objek-objek tertentu dibakar. Supaya jadi bekalan. Dia percaya benda tu mahu orang tu akan hidup lagi, akan dapat lagi balasan. Cuma dibantu pula daripada atas permukaan bumi ini untuk membantu. Jadi dari sudut logiknya, manusia macam mana pun dia tak boleh nak nafikan secara mutlak dia tidak ada pembalasan. Dia mesti ada pembalasan, dan pembalasan itu adalah sebagai satu tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah melakukan pelbagai perkara di atas dunia ini untuk mendapat imbuhan dia, tuaian dia dekat akhirat. Namun begitu Ustaz, dalam ayat kedua ni seolah-olah mereka ini terkejut dengan kehadiran Al-Quran ini. Ya. Bagaimana yang Ustaz boleh gambarkan keadaan itu? Jadi ayat kedua ni Allah Subhanahu wa taala sebut bal ajibu an ja'ahum mundhiru minhum. Pertama, faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Macam seolah-olah ada dua isu dalam ayat yang kedua ni. Pertama sekali bal ajibu, terkejut. Ajib. Ajaba, kita kata ta'ajjub. Kan ta'ajjub ni ajib. Dia kata bal ajibu an ja'ahum mundhiru minhum. Dia kata mereka terkejut sebab adanya datang seorang utusan dari kalangan mereka. Pertama sekali, orang Arab sampai dia tak bersedia bahawa Muhammad itu adalah Rasul. Dia terkejut. Satu, terkejut pertama adalah kerana mereka tidak boleh menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yatim, seorang yang biasa-biasa, macam mana pula dia jadi Rasul, dia jadi Nabi? Kalau orang Arab, Quraisy, mereka melihat Nabi Muhammad ini tidak layak ataupun tidak perlu kepada seorang Rasul. Kalau Yahudi dan Nasrani pula melihat Muhammad bukan orang yang selayaknya menjadi Rasul, menjadi Nabi. Sepatutnya dari kalangan Bani Israel lah yang selayaknya menjadi Nabi dan Rasul. So masing-masing terkejut. Mundirun minhum. Sebab itu, tuan-puan yang saya kasih sekalian, di antara falsafah perutusan Nabi dan Rasul mesti daripada kaum-kaum mereka. Mesti dari kalangan mereka. Sama juga macam pendakwah Farid Rawi, Aiman, ada ustaz-ustaz yang lain, tokoh-tokoh sarjana Islam yang lain. Mereka senang bercakap dalam negara sebab mereka adalah daripada negara ini, mereka adalah anak jati, anak watan yang senang nak berdakwah kerana mereka lebih tahu apa yang berlaku selok-belok dan juga baik buruk yang ada dalam sesebuah negara dan sesebuah masyarakat. Ya. Tiba-tiba kita ajak orang luar datang bercakap mengenai kita, susah kita nak terima. Pandai-pandai pula engkau nak ajar kami kan. Siapa engkau ni? Jadi susah. Dia ada blok di situ. Sebab itu Allah Taala sebut Rasul itu dari kalangan mereka. Rasul itu dari kalangan mereka. Dalam surah Jumaah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Rasul dari kalangan mereka. Sebab Nabi Muhammad tahu apa selok-belok, apa tabiat Arab Quraisy. Jadi munzirun minhum. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Ini satu benda yang mustahil. Macam mana pula kami akan dihidupkan? Macam mana pula lepas mati ada pula pembalasan? Tengok dalam ayat-ayat yang berikut di bawah tu Allah Ta'ala beritahu. Kami yang turunkan air daripada langit. Bumi ni bukan kering kontang ke dulu? Tak ada tumbuh-tumbuhan. Kami turunkan air, kemudian kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu meninggi, memberi hasil. Kalau bumi yang kering kontang, Aiman, yang padang pasir, boleh dihidupkan, boleh ditumbuhkan tumbuhan dengan kekuasaan Allah, apalagi manusia. Daripada tak ada, untuk dihidupkan balik. Apa yang peliknya? Apa yang peliknya?
Jadi manusia harus terima dan juga hadam bahawa mereka akan berhadapan dengan hari kebangkitan. Tak payah terkejut-terkejutlah. Tak payah terkejut-terkejut. Kita pasti akan dibangkitkan untuk menerima balasan. Cuma Aiman, benda ni nampak macam satu perkara yang dari sudut sikap orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran. Tapi ada juga golongan yang mengingkari pembalasan atau mengingkari pembalasan dalam di hari akhirat. Termasuklah dia bermula dengan barzakh, kubur, azab kubur semua tak ada. Sebab dia kata ini semua hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang tak berapa kuat. Jadi tak beriman. Dia tolak. Kerana adanya kumpulan yang so-called anti hadis yang cuba menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan hari pembalasan. Kebanyakannya dia datang dalam bentuk riwayat-riwayat ahad, maka mereka cuba mengingkari. Sedangkan Al-Quran telah menyatakan bahawa manusia akan dibangkitkan untuk mendapat pembalasan. Subhanallah, jangan nak terkejut-kejut sangat je. Kata Ustaz tadi. Baik, para penonton, tadi Ustaz ada sebutkan tentang bagaimana kita dihidupkan semula. Jadi penonton kita ada bertanyakan satu soalan di Facebook bersama dengan Fauziah Tun Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i serta kru semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Soalan saya Ustaz, pada ayat yang ketiga surah Qaf, adakah kita akan kembali hidup sesudah kita mati dan menjadi tanah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan membangkitkan manusia semula? Adakah dengan hanya Allah Subhanahu wa taala meniupkan kembali roh-roh kepada semua yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Bagaimana tu Ustaz? Keadaan kita dihidupkan semula tu Ustaz. Silakan. Seperti mana kita lihat dalam ayat ni, aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Aidza mitna wa kunna turaban. Apabila tatkala kami sudah mati menjadi tulang belulang, turaban. So bila saya ditanam setelah meninggal, jangan tanam hidup-hidup pula. Yes. Tanam untuk beberapa tahun kita akan jadi tulang belulang, kita akan hancur. Kita akan terserap masuk dalam turaban. Jadi bila kita korek balik, mana jasad, mana daging, mana tulang, mana tanah, tak tahu beza dah. Tak tahu beza dah. Turaban. Jadi sudah dia menyerap masuk. Dzalika raj'un ba'id. Bukankah demikian itu satu benda yang jauh, mustahil bagi manusia nak terima. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka dalam kekacauan, Aiman. Confused. Dia ada isu dalam diri dia, tak boleh nak terima benda hakikat. Sebab itu dalam ayat 5 Allah Subhanahu wa taala sebut mereka tidak mahu berfikir betul, bahkan mereka terburu-buru mendustakan kebenaran apabila sahaja sampainya kepada mereka. Oleh sebab itu mereka berada dalam keadaan yang serba kacau. Dia serba kacau, dia tak confirm, dia sendiri tidak boleh muktamadkan bahawa dia akan menerima, akan dibangkitkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bila saya sebutkan tadi, bila Abu Jahal datang tiupkan abu manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dalam manusia di alam barzakh. Macam mana Allah bangkitkan? Bagi Allah Subhanahu wa taala akan ditiupkan roh. Cuma alam dia sudah alam lain. Dia bukan alam yang manusia nampak, dia alam yang lain, alam yang dipenuhi dengan dengan perkara gaib, perkara yang tidak dapat dilihat oleh kepala mata manusia. Pernah kita hanya mendengar dan kita harus wajib beriman. Kan pernah Nabi SAW lalu dikubur beberapa orang sahabat, Rasulullah di perkuburan. Bila Rasulullah di perkuburan, Rasulullah pergi patahkan beberapa daun ataupun ambil beberapa pelepah tamar, Rasulullah letakkan atas kubur. Fa innahuma yu'adzaban, kerana mereka kedua sedang diseksa dalam kubur. Nabi SAW dengar. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia tak dengar apa yang berlaku dalam alam barzakh. Kita tak dengar. Fama anta bimusma'in. Kita tidak dengar, Nabi Muhammad pun tidak. Nabi Muhammad mendengar tapi kita tidak dapat dengar apa yang sedang berlaku dalam alam barzakh. Jadinya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia dengan tiupkan roh, kembalikan balik roh dia dan kembalikan balik jasad dia di alam yang lain. Macam mana tu Ustaz? Pernah tengok cerita kartun Tommy and Jerry? Oh, pernah Ustaz. Biasa kan, masa kecil-kecil. Sekarang pun masih layan lagi kan? Contoh kan, contoh. Tak, Jerry itu macam-macam kena. Tom tu kucing kan?
Jadi tu tikus. Betul. Macam-macam dia kena. Terlepeh lah, terbakar lah, meletup lah. Elok balik jadi. Jadi itulah umpama manusia ni. Diseksa, bangkit balik. Seksa, bangkit balik. Sampailah habis tempoh. Itu adalah gambaran bahawa manusia akan diseksa. Saya bagi contoh senang. Oh ya tak ya juga. Macam mana dia boleh berlaku macam tu? So nak beritahu kepada manusia bahawa adanya siksaan dan adanya kebangkitan, adanya pembalasan. Cuma dia bukan macam ni lah, Imam. Dia bukan macam ni lah. Maksudnya bila bangkit besok, bukan begini, duduk kan. Alam dia lain. Alam dia lain. Nak cerita tak tahu sebab kita tak pernah masuk lagi. Alam dia lain, Allah akan kembalikan balik roh manusia, Allah akan hidupkan balik dan kembalikan roh dengan jasad yang ada rasa. Yang ada rasa. Seperti kita hidup Seperti sekarang. kita. Sekarang kalau saya dipukul, saya rasa tak? Kalau dipotong, rasa tak? Kalau kena api, rasa tak? Rasa kan? So alam barzakh bila manusia bangkitkan, mereka tetap akan ada rasa. Bukan kata alam barzakh ni dia roh, dia benda yang halimunan, dia tak boleh sentuh, tak boleh rasa, tak. Kita tak nampak, kita tak sentuh, tetapi dia merasakan. Yang dalam kubur tu dia sedang merasakan. Sebab itu Nabi ajar kita doa apa? Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Wahai Tuhan, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, jangan jadikan kubur mereka daripada lembah-lembah api neraka. Nabi sebut anak-anak yang membaca Al-Quran dengan baik di atas dunia, mak ayah mereka telah meninggal. Mak ayah mereka telah meninggal, anak baca Quran dengan baik, dengan fasih, dengan elok bacaan dan konsisten dengan bacaan, ibu ayah dia akan dipakaikan mahkota. Pakaikan mahkota yang bersinar-sinar, dan sinaran mahkota yang dipakai oleh ibu ayah itu akan menerangi kubur mereka dan kubur jiran. Kubur jiran pun dapat manfaat. Dan lepas ni takut orang pilih kubur. Nak pilih mana kubur imam, mana kubur imam, mana kubur ustaz-ustaz Apis ni, kalau boleh tompang-tompang kan. Macam ni. Maksudnya nak kata manfaat tadi tu, sehingga sinaran cahaya mahkota yang dipakai oleh ibu ayah tu dapat diketahui bahawa anak-anak mereka anak-anak hebat. Semua ni saya ceritakan, saya bawa sebagai penjelasan kepada soalan tadi, bahawa adanya kebangkitan, adanya pembalasan dan adanya dalil-dalil yang kuat membuktikan bahawa manusia kena bersiap siaga untuk menghadapi hari pembalasan. Hari pembalasan pertama sekali barzakh sebelum dia pergi ke mahsyar. So lama tu nak tunggu dalam ke barzakh ni. So takkan tidur saja, duduk saja tanpa apa-apa. Walaupun ada menafikan, tak ada kubur, tak ada azab, mahsyar baru ada azab. Siapa cakap? Ni dalam ayat-ayat Al-Quran banyak dan hadis pun banyak yang membuktikan bahawa adanya pembalasan. Subhanallah, bila Ustaz sebut tentang pembalasan itu, kita nak tahu sejauh mana tanah itu sendiri memakan tubuh manusia. Tapi kita nak berehat seketika, kita banyak lagi kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz. Kita kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Perbincangan kita pada hari ini dalam topik tafsir surah Qaf ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Banyak perkara yang telah Ustaz kongsikan daripada awal pertemuan kita sampai sekarang. Jadi kita nak sambung perbincangan kita pada hari ini. Kita bersama dengan sahabat kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, Ram Deseru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya ingin bertanya, apakah bentuk semuanya yang Allah jadikan sebagai perhatian dan peringatan? Bagaimana untuk menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa taat dan berbakti? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Ram Deseru atas soalan yang diajukan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Daiman kepada Ram Deseru yang tanyakan soalan. Betul. Semua yang Allah jadikan ini untuk manusia perhatikan. Manusia ni Allah jadikan dengan panca indera. Kan? Kita ada deria kan? Deria mata, telinga, mulut, sentuhan. Semua ini untuk manusia mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ada tiga benda. Tidakkah mereka melihat ke langit? As-sama', mendengar. Afalam yanzuru ila as-sama'. An-nazra huna, iaitu melihat dalam ayat ini, dan Aiman dan juga para penonton, bukan lihat kedik-kedik gitu, tapi tidak. Melihat dengan mata hati.
Sebab kita ada ayat dekat bawah tu kata tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Dia melihat dengan mata semata-mata, dia tidak akan membawa apa-apa mesej. Saya pernah sebut sebelum ni, Pak Hamkah pernah menyebut bahawa apa guna mata kepala celik kalau mata hatinya buta. Ada intonasi pun beza sikit kan. Jadi Pak Hamkah kata, apa guna mata kepalanya celik jika mata hatinya buta? Kerana jika mata hatinya buta, apa saja yang dilihat oleh mata kepala tidak akan membawa maksud yang sebenarnya. Mesej itu tak sampai sebab mata hati buta. Jadi bila melihat tu melihat dengan kepala melihat, mata hati juga turut melihat untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afalam yanzuru, dia bukan lihat saja, dia lihat dan berfikir. Berfikir, tengok bagaimana Allah taburkan bintang di langit. Lihat bagaimana Allah ciptakan bulan. Bagaimana Allah jadikan segala sistem cakrawala. Jadi Allah tak sebut benda payah-payah dekat Arab Quraisy ni. Benda yang dekat dengan mereka. Dia saintifik ni kemudian. Dari sudut sains, banyak mana ada planet, bagaimana dunia astronomi. Ini kemudian. Kalau cerita dengan Arab Quraisy pada masa itu, mereka pun tak dapat tangkap. Tapi Allah Ta'ala sebut, afalam yanzuru ila sama'. Tidakkah kamu melihat ke langit? Kenapa? Tengoklah. Sebab dia melihat langit di negara Arab dan melihat langit di Malaysia tak sama. Tak sama. Sebab kita ada asapnya, kita ada jerebunya, kita ada awan-awan yang tebal. Aiman pernah duduk Jordan kan? Ya, Ustaz. So musim Saifi tu, musim panas tu, apa yang ada di langit? Ada langit tu tak ada apa-apa. Kosong. Kosong. Malam itu langit akan nampak kebiru-biruan, pekat. Jadi bintang sekecil-kecil bintang pun nampak cantik. Dia punya sinaran cahaya tu wow. Dia punya asyik lah, asyik. Sebab Arab ni kan dia duduk di padang pasir, dia tak ada teman, dia bukan ada bangunan-bangunan besar yang mencakar langit sehingga terhalang untuk melihat bulan dan bintang, dia boleh lihat. Jadi Allah Taala kata, afalam yanzuru ila sama' fawqahum kaifa banainaha. Kamu tahu tak macam mana kami angkat dia ke atas? Macam mana kami jadikan dia indah? Jadi manusia, menurut soalan tadi tu, bagaimana manusia harusnya menggunakan panca indera untuk melihat dan berfikir? Aiman, ayat ni saya nak bawa dikaitkan dengan surah daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Ulul albab, Allahu Akbar. Dia tak sebut ulul absar, dia tak sebut afala tatafakkarun, afala yatadhakkarun. Kenapa kamu tak berfikir? Kenapa kamu tak ambil peringatan? Afala ta'qilun, kenapa kamu tak berakal? Kenapa kamu tak gunakan akal untuk fikir? Tak, ulul albab. Ulul albab ini adalah satu proses untuk menjernihkan hati melihat segala rahsia Tuhan. Betul tak? Aiman lihat Ulul albab. Al-albab asal perkataan lub. Al-albab bukan bab Ahmad Albab. Itu yang pintu, ketuk-ketuk pintu tu. Tapi barangkali Allah Yarham Piramli dia ada inspirasi something lah, ada mesej tu. Al-albab, dia kata Ahmad Albab. Dia bab al-albab, dia adalah pintu, laluan, keluar, punca. Dia nak beritahu al-albab ini dia asal perkataan lub. Orang Melayu pun guna lub. Lubuk. Lubuk itu asal perkataan lub. Kenapa lubuk? Kerana dia melihat kepada intipati, dia melihat kepada benda yang paling halus. Di lubuk hati kan. Sebut lubuk hati. Di dalam tu. Saya pernah sebut ni, tapi barangkali sebagai ulang kaji lah. Dia benda yang paling besar, frame yang paling besar, sadr. Ni. Sudur. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati perut manusia. Sudur. Ni sadr. Dalam sadr ini, dada ini, ada macam-macam. Ada apa? Ada qalb. Hati. Dalam qalb tu ada apa? Ada fuad. Lagi dalam. Lepas fuad apa? Ulul albab. So benda yang besar, sadr. Benda kedua, qalb. Benda ketiga, fuad. Benda yang paling kecil yang dalam intipati tu, lub. Ulul albab. So keempat-empat elemen ini perlu digerakkan untuk melihat ciptaan Tuhan. Dia tak boleh bersendirian. Dia akan jadi kosong. Sebab itu Allah kata, orang Arab,
Kamu ni kafir Quraisy, kamu bantah-bantah aja tahu. Tengoklah ke langit, siapa yang jadikan tu? Tengok fauqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidak ada sebarang retak renggang, tidak ada sebarang kekacauan dalam surah Al-Mulk. Ya. Allah Ta'ala suruh ulang-alik tengok. Ulang-ulanglah tengok balik. Ada tak sebarang kecacatan? Tak ada kecacatan. Manusia harus melihat bahawa bersahabatlah dengan langit. Bersahabat dengan langit. Bersahabat dengan langit. Sebab langit tu macam-macam dengan kita. Langit ini dengan manusia ada hubungan yang luar biasa. Luar biasa. Nabi SAW nak jadikan manusia ada hubungan dengan Tuhan. Nabi pergi langit. Bawa balik kepada kita solat, maka terjalinlah hubungan lebih intim di antara penghuni bumi dengan Tuhan, dengan solat. Adanya Mi'raj, tengok langit. Kemudian hujan turun daripada mana? Daripada langit. Bukankah hujan turun dari langit itu untuk menyuburkan bumi, untuk menghijaukan bumi, untuk bagi manusia hasil mahsul makan? Okey, cantik kedua. Yang ketiga, wahyu daripada langit. Langit itu ada macam-macam rahsia dia, yang manusia harus melihat dengan mata hati dan bersahabat dengan langit dan mesti rasa asyik dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sembarangan. Mana ada kecacatan? Cacat itu kerana mata hati kita yang cacat, bukan pada ciptaan Tuhan. Subhanallah Ustaz. Maknanya apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita tenung itu semua memberikan satu detik dalam jiwa kita untuk memberi kesedaran dalam hati kita. Sebab itu ulul albab ni Aiman, dia adalah mereka yang disingkapkan mata hati untuk melihat yang tersirat supaya dia sedar wujudnya Tuhan. Bila air hujan menitis ke bumi, dia jangan lihat air. Ya. Dia mesti melihat kebesaran Tuhan. Itu baru dia sampai kepada maqam Masya Allah. Angin tiup, ya, terima kasih ya Allah. Tengok hujan, terima kasih ya Allah. Tengok langit, terima kasih ya Allah. Dia mesti ada kombinasi itu dan juga terjalin hubungan yang luar biasa. Hujan dah. Kadang-kadang kita lihat macam tu Ustaz ya. Sedangkan hujan dah. Allah hujan pula membanjirlah. Habislah. Itu sebab tangan-tangan manusia. Betul kan? Maknanya kita melihat sesuatu itu menunjukkan, menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Baik Ustaz, tadi sebelum melihat tadi kita ada bicarakan tentang bagaimana manusia yang dimakan bumi Ustaz. Tadi sahabat kita di Facebook ada bertanyakan soalan bersama dengan Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Dalam ayat yang keempat, apa yang mereka katakan itu tidaklah benar kerana kami sedia mengetahui apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit daripada tubuh orang yang mati mereka. Serta ada di sisi kami sebuah kitab yang menyimpan catatan segala perkara yang berlaku. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dimakan bumi sedikit demi sedikit dan apakah pula yang dimakannya? Yang kedua, apakah kitab itu dimaksudkan kitab segala amalan kita yang dipegang malaikat rakib dan atid? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih sahabat kita, saudara Imran atas soalan yang diajukan Ustaz. Apa yang dimaksudkan makan sikit demi sikit itu Ustaz? Silakan. Makan sikit demi sikit. Dia makan sikit demi sikit ni bagaimana tulang belulang manusia ni bila masuk dalam tanah, dia tak sekali hancur, dia tak sekali makan. Dia akan makan sedikit demi sedikit sebab dia proseskan. Proses untuk penyerapan jasad manusia ni kepada tanah. Manusia ni asal daripada tanah. Betul kan? Kita semua daripada tanah. Allah jadikan kita daripada tanah. Jadi yang tanah diambil daripada pelbagai jenis tanah. Ada tanah liat, ada tanah keras, ada tanah hitam, ada tanah putih, ada tanah coklat. Jadilah Aiman. Kalau tanah tu hitam, jadilah saya. Suka. Sebab itu, Adam pula. Sebab itu Aiman. Dia, Nabi Adam kan? Nabi Adam. Saya pernah sebut atau tidak? Saya lupa. Nabi Adam. Kita sebut Nabi Adam. Siapa itu Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia yang pertama sekali jadikan. Betul. Kenapa Allah namakan manusia yang pertama itu dengan nama Adam? Adam, saya masa buat PhD baru saya jumpa perkataan makna Adam ni. Adam maksudnya hitam manis. Hitam manis? Oh, patutnya Ustaz nama Adam. Itu saya kata kalau saya tahu sebelum tu saya namakan nama Adam. Ya, Ustaz. So, Adam maksudnya si hitam manis. Arab dia kata sebab Adam bermakna asmar. Adam ini orangnya hitam manis. Manusia yang pertama sekali hitam manis. Jadi saya nak tengok Adam, tengok saya. Allahu Akbar. Jadi saya nak beritahu manusia diciptakan daripada tanah.
Dan tanah itu akan makan balik jasad manusia, jadi menyerap balik, dikembali balik kepada asal usul manusia, sehingga dimakan sedikit demi sedikit sehingga dia menjadi menyerap masuk. Cuma nak beritahu betapa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, biarpun manusia itu sudah menjadi lebur dan juga menjadi bersatu dengan tanah, Allah tetap boleh bangkitkan balik manusia tersebut. Itu dimaksudkan sikit demi sikit. Kalau catatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata fi kitabin, dalam Lauhil Mahfuz, Allah Subhanahu Wa Taala simpan segala perbuatan manusia di lauh, bukan begini. Allah jadikan Lauhil Mahfuz ini tempat simpan segala sesuatu. Lauhil Mahfuz. Jadi takdir saya, baik buruk saya, senang susah saya, kan saya sebut tadi pen tadi. Pertama sekali Allah jadikan pen, kemudian Allah suruh catat semua benda. Termasuklah saya dan tuan-tuan perempuan sekalian, semua sudah ada catat. Semua dalam Lauhil Mahfuz, semua itu sudah terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu masa sesuatu perkara itu nak berlaku atau tidak. Cuma kita tidak diajar untuk duduk dan tunggu saja. Yalah ustaz, saya buat apa pun memang sudah ditetapkan saya masuk neraka, saya masuk je lah. Tak bolehlah macam tu. Yeah. Dia serap bulat-bulat, dia kena ada usaha untuk membetulkan diri. Hujung sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat hujung penghayatan kita. Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Sebab itu segala yang kita bincangkan ini mencetuskan satu kesedaran dalam diri manusia, sehingga manusia sedar adanya Tuhan dan patuh kepada Tuhan itu, kerana Tuhan itu menjanjikan balasan baik dan buruk. Betul kan? Apa guna you baca semua benda, you faham semua benda, ujungnya tidak ada kepatuhan. So kepatuhan itu yang akan membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan membawa balasan hidup yang baik. Saya nak dalam ayat ni dia kisah Bani Israel, tapi riwayatnya disebut dalam beberapa kitab yang sebagai kitab hadis sebagai syahid, sebagai bukti. Ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel, dia buat banyak dosa. Banyak dosa dia buat. Sebelum dia mati, dia panggil anak-anak dia. Wahai anak-anak abah, lepas abah mati, bakar jasad abah. Bakar je jasad abah ni, kemudian debu tu atau abu tu dihanyutkan kat sungai atau di laut. Anak-anak kata, mana boleh? Tak boleh bakar, mana boleh? Tak, ini perintah abah. Jadi anak-anak pun lepas bapa dia meninggal, dibakarkan jasad ayah dia, kemudian debu tu dihanyutkan dekat sungai atau dekat air, dihanyutkan. Allah bangkitkan lelaki ni. Kan jadi tulang, walaupun sudah jadi abu, sudah dihanyutkan dalam air, Allah bangkitkan balik. Allah kata, kenapa kau suruh buat macam tu? Kata, wahai Tuhan, aku ni banyak buat salah, aku banyak buat dosa. Aku tahu aku akan diseksa. Aku tahu aku tetap akan diseksa, aku takut dengan kekuasaan Engkau. Jadi dengan harapan aku dihanyutkan, dibakar dan didebukan, dihanyut di sungai, aku tidak dibangkitkan untuk terima balasan daripada Engkau. Sampai begitu sekali? Ya, kerana aku takut kepada Engkau, ya Allah. Ketakutan yang mutlak yang ada pada lelaki itu menjadikan dia mengarahkan anak-anak dia bakar dan abu dihanyutkan di sungai. Ketakutan yang mutlak. Ketakutan yang mutlak. Jadi yang last kali itu Allah lihat. Yang last kali itu ketakutan mutlak itu yang Allah lihat, disebabkan kamu ada keyakinan yang sangat mendalam sampai kamu suruh bakar jasad. Kamu ada keyakinan sangat mendalam terhadap aku dan percaya akan siksaan yang aku akan timpakan ke atas kamu. Aku ampunkan dosa-dosa engkau. Sebab rasa takut tadi. Takut tadi. Subhanallah. So, nak beritahu, manusia ini macam mana pun dia kena bersiap siagalah untuk berhadapan dengan keadaan tersebut, dan kita sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz, baik buruk ketetapan manusia, tetapi dia adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah lihat apa penghujung hayat kita. Sebab itu Nabi ajar kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tak ingat bahasa Arab, baca dalam bahasa Melayu. Baca dalam bahasa Melayu, wahai Tuhan, pengakhiran hayat aku ya Allah, biarlah pengakhiran yang baik. Husnul khatimah. Subhanallah. Setiap perkara yang kita lakukan akan dicatat, Ustaz. Yeah. Tapi apa kaitannya dengan kitab yang disimpan tadi itu? Dengan catatan tadi itu? Tapi kita berehat seketika, boleh Ustaz? Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berada dalam perbincangan topik tafsir surah Qaf ayat pertama sehingga ke-11. Baik, kita dalam ayat yang keempat, ada sahabat kita bertanyakan soalan sebentar tadi, apakah yang dimaksudkan dengan sebuah kitab yang menyimpan itu, Ustaz? Apa benda yang disimpannya tu? Dipersilakan, Ustaz. Ayat keempat tadi, Aiman. Apa yang mereka katakan itu tidak benar. Maksud dakwaan mereka, maksudnya mati tak hidup balik, hada raj'un ba'id. Ini pengembalian satu benda yang sangat tak masuk akal, jauh, itu mustahil. Begitulah lebih kurang. Tapi Allah Taala beritahu, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kamu tak tahu tak, semakin hari semakin kurang atas muka bumi ini. Tanqusul. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Maksudnya kami sedia mengetahui apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit. Yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit ni yang tadi terlepas pandang tadi. Sedikit demi sedikit ni maksudnya sekarang manusia ramai. Ramai kan? Ya. So bumi makan sedikit demi sedikit. Contoh kita ambil coronavirus sekarang. Ramai tak mati? Ramai, Ustaz. Satu dunia hampir berapa juta? Hampir 4 juta orang mati. Ya. Ramai. Kematian itu bukankah bermaksud tanqusul ardu minhum. Bumi itu semakin ringan daripada bebanan tanggungan manusia. Tanqus. Kurang. So tak ada dah. Apa timbang berat kita masa kita hidup dan apa pula timbang berat kita setelah kita jadi tulang belulang. Tanqus. Semakin ringan. Bumi semakin ringan dan semakin kekurangan manusia. Sebab itu, Dai Aiman dan juga para penonton, saya ada bincang dengan beberapa orang pakar dalam perubatan ni kan. Para doktor, bincang dengan diorang ni, bincang dengan mereka, tanya bagaimana virus ni boleh sampai bila? Dia kata, Ustaz, ni sebut kawan saya, Dr. Zakro, dia sebut. Sebenarnya Ustaz, sesuatu virus ni bila pandemik ni bila datang menyerang sesebuah negara, sesebuah daerah, dia akan melupuskan 80% daripada penduduk kawasan tersebut. Kalau tidak dibendung. Let's say kalau Malaysia tidak ambil langkah-langkah yang sewajarnya. Langkah-langkah penjarakan, isolation, kan, macam-macam. Sebenarnya semua itu ada dalam Islam. Semua itu ada dalam Islam. Penjarakan, jangan pergi kunjung orang sakit, kemudian tidak berjumpa, tidak bersalaman. Aiman, saya ambil contoh, Ustaz ambil contoh sebelum masuk lagi. Satu contoh. Ini kita nak educate masyarakat kita dengan virus ni pula. Pernah kumpulan Bani Thaqif. Hadis ni daripada Amr bin Shuraid, diriwayat an abihi daripada ayah dia meriwayatkan Bani Thaqif datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk berbai'ah. Kan dulu orang lelaki datang mesti berbai'ah. Salam dengan Nabi kan, berbai'ah. Ubai'uka alla na'budu illallah, alla a'budu illallah. Jadi aku berbai'ah, aku tak akan sembah selain Allah, aku akan jadikan engkau wahai Rasul. Jadi ini bai'ah. Jadi Bani Thaqif datang untuk berbai'ah. Di kalangan Bani Thaqif ni ada lelaki yang ditimpa penyakit kusta. Penyakit kusta. Jadi Nabi SAW sebut, suruh dia balik. Qad baya'nahu farja. Kenapa tu, Ustaz? Nabi tak nak salam. Nabi tak nak salam sebab dia ada penyakit. Kalau hari ini kita diminta tidak bersalaman, maka Nabi pernah buat. Jadi, dikala kita tak ada pandemik, bersalaman itu sunat. Dikala ada pandemik, tidak bersalam, jadi sunat. Ini macam satu mana perbuatan yang dibuat oleh Nabi buat. Nabi pernah bersalam dan Nabi tidak bersalam. So saya boleh pilih nak salam dikala tak ada pandemik, sunat. Tapi tidak bersalam dikala ada pandemik, sunat. Saya tak bersalam, saya dapat pahala. Wah, apa ustaz ni, salam-salam pun tak nak kan. Ni kita kena takut dengan Allah lah ustaz. Kan kita takut dengan virus kecil tu. Kalau awak nak bersalam, pergi salam dengan orang lain. Sebab saya takut saya yang bawa. Siapa tahu siapa yang bawa virus. Betul kan? Jadi itu juga sunat. Jadi saya nak bagi tahu sedikit selingan. Sebab ada orang pertikaikan kenapa salam pun tak boleh, kenapa masjid tak boleh. Ulama dah beritahu menjaga nyawa, memelihara nyawa itu lebih aula
daripada perkara-perkara lain sehingga ditangguhkan solat fardu Jumaat di masjid. Jumaat di masjid dan juga begitu juga solat raya puasa, raya haji baru kita buat. Itu pun dengan penjarakan yang dijaga. So Jangan rasa bersalah. Jangan rasa bersalah. Semua ini demi kemaslahatan. Khudh hidrahum. Maksud Allah Taala beritahu, berjaga-jagalah dengan musuh. Kita hari ini musuh tak datang serang sempadan. Musuh tak datang bawa senjata. Musuh kita adalah virus. Hari ini musuh kita adalah virus. So kita kena berjaga-jaga. Apa berjaga-jaga? Ini yang diajar dalam SOP dan sebagainya. Baik, sekarang bawa emas. Ada bawa emas? Bawa Ada Ustaz, dalam beg. RM1,000 lagi. Betul Ustaz. RM1.50 punya emas, RM1,000 beli ayang. Baik pakai, saya pun ada bawa. Kan, insya-Allah, tapi live ni tak ada pakai. Lama sekarang tak dengar pula orang cakap. Baik, matan qusul ard. Matan qusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Allah Subhanahu wa taala beritahu, sedikit demi sedikit manusia akan pupus daripada atas permukaan bumi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu, serta di sisi kami sebuah kitab menyimpan catatan segala perkara yang berlaku. Itu maksudnya baik buruk yang manusia lakukan semua dicatat. Itu yang soalan tu, raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengungkapkan sesuatu perkataan melainkan ada malaikat yang catat baik buruk. Malaikat raqibun atid. Ya, raqib, atid. Yang baik catat yang baik, yang buruk catat yang buruk. Supaya manusia catatan itu disimpan. Di mana disimpan? Disimpan di Lauhil Mahfuz, disimpan kemudian akan dikembalikan kepada pembalasan. Itu yang besok boleh disimpan kan, dikata indana kita di sisi kami sebuah kitab menyimpan segala catatan yang berlaku. Ini menurut ulama maksudnya catatan itu apa yang akan berlaku. Lauhil Mahfuz adalah tempat menyimpan segala sesuatu. Takdir hidup manusia, baik, buruk, semua itu dalam Lauhil Mahfuz. Yang mana benda yang paling besar di Lauhil Mahfuz adalah Al-Quran Al-Karim. Namun begitu Ustaz, mereka seolah menolak secara mentah-mentah apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Seperti mana sahabat kita ada bertanyakan soalan di WhatsApp Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam ayat yang kelima, Allah berfirman dengan dustakan kebenaran yang datang kepada mereka, maka kacau bilau keadaan mereka. Soalan saya, bagaimanakah kacau bilau yang diungkapkan dalam ayat ini dan dari segi aspek manakah kekacauan bilau yang telah berlaku? Yang kedua, apakah perkara yang mengaruhinya sehingga tidak mahu menerima kebenaran, dan bagaimanakah ingin memastikan diri kita tidak menolak kebenaran bila mana diterima? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran jazilan. Terima kasih kepada saudara Aiman juga namanya. Itu Ustaz ya. Soalannya luar biasa. Tadi Ustaz kita berfokus kepada soalan pada ayat yang kelima berkaitan dengan mereka seolah-olah tak nak fikir sikit pun, terus menolaknya mentah-mentah dan berlakunya kacau bilau. Apa yang sebenar dimaksudkan oleh ayat ini? Okey, bal kadzabu bil haqq, mereka mendustakan kebenaran. Dalam Al-Quran, Aiman dan juga para penonton, bila Allah Taala sebut al-haqq, maksudnya Quran. Dalam majoriti keadaan dia membawa maksud Al-Quran. Wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal. Allah Taala sebut dengan kebenaran kami turun dan kebenaran itulah yang kami turunkan. Maksudnya Al-Quran itu al-haqq. Jadi apa saja yang mereka mendustakan dari sudut al-haqq, yang mana Allah Subhanahu wa taala simpan dalam Lauhil Mahfuz, wa indana kitabun hafiz, tapi mereka mendustakan pula ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bal kadzabu bil haqq. Boleh jadi juga mereka mendustakan akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma ja'ahum, apabila kebenaran itu datang mereka dustakan. Apabila kebenaran datang, mereka dustakan. Apabila Nabi diutus bawa kebenaran, mereka dustakan. Apabila mukjizat didatangkan kepada mereka, mereka dustakan. Fahum fi amrin marij. Marij ini kacau bilau, Aiman. Sebab sampai hari ini, wahum fi qaulin mukhtalif. Dalam tafsir surah Adz-Dzariyat, pada bulan lepas saya juga kendalikan, wahum fi qaulin mukhtalif. Mereka berada dalam
pertelingkahan yang tidak ada kesudahan. Itu yang disebut fi amrin marij. Amrin marij, kacau bilau itu, serba kacau itu membawa maksud mereka belum muktamadkan. Pertama sekali, mereka belum muktamadkan Nabi Muhammad ini tukang sihir ke bukan. Adakah Nabi Muhammad ini pendusta? Adakah Nabi Muhammad ini gila? Adakah Nabi Muhammad ini apa? Kejap kata tukang sihir, kejap kata gila, kejap kata penyair. Mana satu? Allah Ta'ala tanya, wahum fi amrin marij. Sampai sekarang tak dimuktamad. Sampai hari ini. Sampai hari ini, masalah menuduh Nabi Muhammad dengan pelbagai tuduhan, tidak ada kesepakatan. Kalau kamu nak kata Nabi Muhammad, Aiman, mustahil lah seorang itu, dia lah gila, dia tukang sihir, dia lah tukang syair. Boleh jadi ke? Tak jadi, Ustaz. Pernah tengok syair, tukang syair ni gila? Tak pernah nampak kita. Tak pernah nampak lagi. Mana satu Muhammad ni? Kau nak cakap Nabi Muhammad ni gila ke? Cakap betul-betul. Kau cakap Nabi Muhammad ni tukang syair ke? Cakap betul. Kau cakap Nabi Muhammad ni tukang tilik. Siapa Muhammad ni? Kami rasa Muhammad ni gila. Besok Muhammad ni sebenarnya syair. Minggu depan tanya Muhammad ni sebenarnya tukang tilik. Mana satu ni? Sampai hari ini tidak disepakati pelbagai tuduhan yang dilontarkan oleh pihak tertentu ke atas kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan wahum fi amrin marij. Seperti mana disepakati oleh para ulama. Subhanallah. Inilah dia kekacauan bila mana mereka tidak mempercayai akan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Cuma soalan yang kedua tadi sahabat kita tanya, bagaimana nak pertingkatkan kan? Nak pertingkatkan kepercayaan. Pertama sekali beginilah, dia manusia ni bila berada di satu sempang di antara kebenaran dan juga kesesatan, choice is yours. Kita yang buat pilihan. Sama ada saya nak pergi ke kanan atau saya nak pergi ke kiri. Sebab Allah Ta'ala sebut wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan untuk mereka dua sempang. So you nak pilih mana satu. Hati yang jernih, hati yang terasuh dengan panduan Al-Quran, dengan berkawan dengan orang baik, dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan membantu kita untuk mempertingkatkan lebih percaya kepada hari pembalasan. Ada orang berubah setelah melihat dia pergi ke kubur. So dia ambil iktibar. Kafa bil mar'i maut dzikra. Kan seperti mana pepatah sebut ataupun riwayat ada sebut, cukuplah bagi seseorang itu kematian sebagai satu peringatan. Saya sebut ni supaya kita ini dapat pelbagai cara untuk menginsafkan diri. Contoh saya ambil contoh. Saya. Sebelum saya Islam, saya cuba cari jalan untuk faham Al-Quran. Macam mana saya nak faham Al-Quran? Saya suka dengar orang baca Al-Quran. Saya bermulanya di situ. Suka dengar orang baca Al-Quran sehingga menjadikan saya jatuh hati dengan Islam. Salah satu sebab lah. Ada dua sebab. Satu Quran, satu lagi kisah-kisah Nabi. So bagaimana saya cuba untuk mencari suatu kebenaran. Kalau saya hari itu, kalau saya diam saja, ni Islam, tak apalah Quran itu kita ada. Tak, dia tak akan jadi apa-apa. Tapi adanya di situ usaha ingin tahu apa Quran tu, ingin tahu siapa Nabi dan Rasul, maka datanglah di situ taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terbinanya satu kepercayaan bahawa Islam ini adalah agama yang betul. Betul kan? Jadi Islam ini agama yang betul. Saya ambil langkah untuk masuk Islam. Terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membuktikan bahawa manusia harus berusaha untuk mencari jalan pulang. Dia tak terus datang, Ustaz ya? Dia takkan datang bergolek begitu. Kena ada usaha. Ada orang bermimpi, dalam mimpi dia dapat kesedaran. Ada orang pergi tempat orang meninggal. Ada dua orang kawan ni, ada satu cerita ni kisah benar ni. Dua orang naik motor, balik mabuk ni. Macam mabuk, judi, bersukaria kan. Naik motor besar, naik dua, accident. Seorang mati, seorang hidup. Yang hidup tu punya berubah jadi macam wali. Sebab dia lihat mati di depan mata, mati pula balik daripada tempat yang tak betul. Dalam keadaan begitu dia insaf dan dia berubah, total dia berubah. Dalam keadaan buat maksiat pun Allah selamatkan dia. Satu hidup, satu mati. Sebab Allah nak beri dia kesedaran. Beri kesedaran. So ini di antara tanda-tanda yang kita perlu ambil iktibar. Jangan tunggu kita ditimpa sesuatu musibah baru kita nak taubat, baru kita nak berubah, baru kita nak ambil iktibar. Sudah terlewatlah. Ya. Lepas tu daripada awal lagi.
Jadi cukuplah pelbagai cerita yang Al-Quran gambarkan kepada kita, kisah-kisah benar, dan juga bagaimana Allah janji manusia akan dibangkitkan, akan terima balasan. So itu pun sudah memadai. Tapi disebabkan kita jauh daripada Quran, maka kita tak nampak peringatan Quran tu. Allahu Akbar. Terasa kita Ustaz ya. Ya, Baik. Alhamdulillah. Al-Fatih Ustaz, tadi Ustaz ada sebutkan tentang bila mana kita melihat sesuatu, lihat dengan mata hati. Lihat langit, lihat awan, Betul. lihat lautan dan sebagainya. Dan kita biasa dengar orang-orang tua sebut, lihatlah sesuatu dengan kasih sayang. Jadi bila kita lihat ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-6 tu cukup cantik. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita satu gambaran bagaimana kita nak menginsafi diri kita dalam kita merasa diri kita besar. Betul. Mungkin ada sedikit Ustaz boleh sampaikan. Ya. Dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj." Yang ni sedikit kita dah sentuh tadi. Tidakkah kamu melihat, tidakkah mereka melihat akan mendongak ke langit, lihat langit yang terbentang luas, bagaimana langit ini bawa pelbagai mesej, pelbagai peringatan dengan keindahan-keindahannya. Bintang-bintang yang ada di langit ni bukannya kosong-kosong saja, walaupun dari sudut tamadun Greek, tamadun Rom, mereka pernah mengkaji kedudukan bintang sehingga adanya horoskop, ada bacaan-bacaan lain pula. Masa Aiman lahir, dia tanya, tarikh berapa bulan lahir? Tarikh berapa bulan, lepas tu bulan bila. Yang tu semua dikira-kira, dia tengok pada masa ni kedudukan bintang begini, begitu dan begini. Jadi mengikut bacaan kedudukan bintang dan kelahiran Aiman ini akan menjadi star satu hari nanti. Jadi dia punya horoskop punya bacaan mengikut bintang. Dalam Islam kita tak percayalah benda tu. Adalah orang Islam tidak dibenarkan mempercayai kepada tilikan-tilikan berdasarkan pada bulan dan bintang. Cuma apa yang saya nak sebut, bintang itu adalah suatu pemberian Allah Subhanahu, satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala taburkan di atas langit sebagai panduan hidup manusia. Orang dulu masa kalau pergi berlayar, Aiman, dia tak ada kompas. Dia tak ada kompas dan dia tak ada teropong-teropong nak tengok dari mana pulau, daripada arah datang. Semua mereka menjadikan bintang. Wabin najmi hum yahtadun. Wabin najmi hum yahtadun. Maka bintang itulah menjadi panduan bagi pelayar-pelayar di lautan. Pelayar-pelayar. Baru ni kita ada satu isu, iaitu bintang Suraya. Bintang Suraya dan bintang yang timbul dan tenggelam, ada mesej yang dibawa melalui bintang-bintang tersebut, ada kepercayaan-kepercayaan tertentu dengan bintang-bintang. Jadi yang ni pun wujud. Kita tidaklah pergi ke arah untuk mempercayai penilikan menurut bintang. Yang kita percaya bahawa bintang ini adalah salah satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala untuk panduan hidup manusia. Jadi lihat bintang bukan sekadar lihat, tapi ingat Tuhan yang menjadikan bintang. Itu yang paling penting. Bukan lihat bintang. Aiman tahu tak bintang lagi? Cuba tanya orang kita. Pakcik ataupun abang tengok bintang dengan matahari mana lebih besar? Mestilah matahari lebih besar. Pada hakikatnya bintang lagi besar daripada matahari. Ya ke? Tapi betul dalam sudut astronomi, bintang itu lebih besar daripada matahari. Dan lebih jauh, disebabkan terlalu jauh, jadi manusia tak nampak. Jadi Allah Subhanahu, Allah Ta'ala sebut, manusia, kau tahu tak? Kejadian langit itu lebih besar daripada kejadian korang. Ya Allah jadikan langit ini, kalau kita boleh pergi ke langit, Aiman, kita akan rasa lagi luar biasa. Berbanding dengan apa yang kita lihat di atas permukaan bumi ini. Maknanya daripada bumi ini kita lihat bintang tu kecil je, tapi sebenarnya besar ciptaan Allah SWT. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini, tapi kita tamat dulu di TV3. Kembali selepas ini kita sambung lagi 30 minit di TV9. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kita berehat seketika, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik tafsir surah Al-Qaf ayat pertama sehingga ke-11. Baik para penonton, tengok tafsir, kita rujuk ayat yang ke-7 yang mana kita nak membicarakan tentang satu perkara keagungan Allah SWT. Tapi Ustaz, sahabat kita ada nak mengajukan soalan. Kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Dalam ayat yang ke-7, dan kami hamparkan bumi itu, kami dirikan gunung ganang untuk penenang, dan kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang indah dipandang. Soalan saya, apakah maksud gunung ganang untuk penenang dan tumbuh-tumbuhan yang indah pada pandangan mata manusia? Adakah dengan merenung keindahan alam akan berikan ketenangan kerana mengingati Allah melalui ciptaannya? Adakah mengingati Allah seperti itu merupakan sebahagian daripada zikir? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Nur Dahlia Biru atas soalan yang diajukan. Menarik Ustaz. Mungkin ini satu perkara yang Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita renung Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih kepada saudari yang bertanya, Dewi Aiman, para penonton yang saya kasih sekalian. Baik, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan juga keadaan bumi ini, bagaimana kami bentangkan dia sebagai hamparan. Allah hamparkan. Madadnaha. Dia di antara gunung ganang ni Aiman dengan dataran, mana lebih besar? Dataran lah. Ya, betul. Dataran lebih besar. Gunung ganang ni dia sebagai pasak bumi kan, untuk mengimbangi kestabilan muka bumi. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan itu, Allah nak suruh kita ingat bahawa kalaulah kamu duduk dalam satu dunia yang semuanya gunung ganang, pastinya kamu akan mengalami kesukaran untuk bercucuk tanam, untuk bermusafir, untuk mengadakan hubungan perdagangan. Dalam keadaan dampar tu pun manusia dah tebuk-tebuk gunung ganang dah. Kan? Jadi hilanglah ekosistem tu yang dikacau oleh manusia. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Dan kami bentangkan, kami hamparkan dan kami letakkan padanya gunung ganang untuk keseimbangan. Kan rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Lalu kami tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang indah lagi subur. Begini, manusia macam mana pun dia berjalan di atas permukaan bumi. Jalan kan? Kemudian dia melihat gunung ganang sebagai pasak bumi. Allah Subhanahu Wa Taala imbangkan bumi ini dengan gunung ganang. Kemudian Allah tumbuhkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan juga setiap tumbuh-tumbuhan itu pula ditumbuhkan dengan subur dan juga dengan begitu enak lagi indah. Semua ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut supaya manusia tidak ada satu ruang pun manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjalan, kita tahu Allah hamparkan bumi. Oleh demikian, jangan sombong. Ya. Jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong. Sombong kepada Allah, sombong sesama manusia, sombong dengan kawan, sombong di tempat kerja. Semua sombong ni tak mau. Kita dijadikan daripada tanah, kita berdiri atas tanah sementara. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum, tadi kita sebut, masa dia berdiri atas tanah, kemudian dia akan masuk dalam perut tanah. So daripada tanah kita dikembalikan kepada tanah. So tak ada ruang untuk kita sombong. Ya. Tak ada ruang untuk kita sombong. Untuk apa kita nak sombong? Wal arda madadnaha wa alqaina fiha. Jadi keseimbangan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita syukur, manfaatkan, jaga elok-elok. Sebab itu Aiman, kembali balik daripada coronavirus sikit. Ya Ustaz. Kan? 4 bulan macam-macam sistem shutdown. Kenderaan kurang di jalan, maksudnya karbon dioksida kurang dilepaskan. Kita jadi karbon yang dibebaskan di atas permukaan bumi ini sudah semakin mengecil jumlah dia. Dan juga atmosfera bumi kita semakin bersih udara dia. Ini semua Aiman rasa saja-saja ke? Tidak Ustaz. Mesti ada di situ Allah nak datangkan manfaat kepada manusia. Hari ini kita nampak itu sebagai satu musibah, tapi dalam masa yang sama ada manfaatnya untuk anak cucu kita. Sungai pun jernih Ustaz. Jernih sungai. Pembuangan di sungai tak ada. Kalau di setengah negara tu dolphin datang main tepi pantai. Kan, baru ni saya 3 bulan tak pergi kuis kan. Sekali pergi tengok ada macam-macam binatang main dekat kuis. Sebab student tak ada apa. Tengok binatang-binatang main.
aku kat mana ni? Jadi begitu happynya alam ini yang sekian lama sudah dipelbagaikan gangguan oleh manusia. Jadi saya nak minta bersyukur, jaga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Jelas kelihatan kerosakan di daratan maupun di lautan kerana tangan-tangan manusia. Allah kembalikan hasil mahsul kerosakan manusia itu, manusia rasakan balik. Mudah-mudahan kamu insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada sistem kehidupan yang baiklah. Dengan kebersihan, dengan jaga alam, sayangi. Jadi semua ni kita termasuk. Wa alqaina. Bila manusia kacau sistem, ekosistem, maka dia sudah tidak seimbang. Aiman, Ya. Ustaz nak share, ada beberapa bandar besar di dunia ini mengalami kemendapan. Hong Kong, Jakarta dan beberapa negara besar, ada banyak kajian orang buat, dia mengalami kemendapan sebab manusia sudah ganggu dia punya ekosistem. Apa ekosistem? Bila sungai-sungai yang ada ni dirosakkan oleh manusia. Asalnya sungai ni untuk apa? Ibnu Khaldun kata sungai ini supaya dapat sumber minuman yang baik. Dan adanya usaha-usaha perdagangan melalui sungai dan laut. Tapi apa berlaku sungai kita? Jadi sungai ini jadi tempat kita buang macam-macam. Kacau habis sungai. Betul kan? So, ujungnya sungai ini tidak jadi sumber minuman untuk manusia. Apa manusia buat? Manusia tebuk bumi, sedut air keluar. Bila tebuk bumi, sedut air keluar, dia punya floating system dalam air itu, dalam bumi itu sudah kacau. So, yang berlaku dia, air itu bila kurang dia pump turun. Siapa punya pasal? Siapa yang merosakkannya? Allah bagi cantik dah kepada manusia. So kita bersyukur dan jaga elok-elok apa yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, bukan untuk saya dan juga untuk anak-anak isteri saya dan juga anak bini saya, keturunan saya, masyarakat saya, negeri saya, negara saya, kampung saya, Korea saya, kan. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Semua itu Allah jadikan cantik dan juga indah. Udahnya manusia tebang habis pokok, dah tak ada dah yang indah. Serabut mata nak mandang kadang. Tapi itulah kadang kita nak sebut takut orang kecil hati. Betul. Pula kan. Dalam kegairahan manusia nak buat bangunan, dalam kegairahan manusia nak buat rumah, nak buat itu, nak buat ini. Buat, tapi tolong jaga ekosistem. Jangan ganggu dia. Jangan rosakkan dia. Kalau tidak dia akan mengalami keruntuhan. Kita lihat ada beberapa bangunan runtuh dan kemendapan berlaku sebab inilah punca dia. Ya. Sebab tu kita tengok monyet pun dah duduk kat bus stand, Ustaz. Tak ada pokok dah. Baik, Ustaz. Bila kita lihat tentang keindahan alam ini, kita rasa seronok, Ustaz. Dan kita nak pergi kepada soalan seterusnya, Ustaz. Sahabat kita ni nak bertanya bersama dengan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum, Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Yang dihormati, adakah pada ayat ke-8 surah Al-Kahf ini memberi peringatan serta menunjukkan jalan kebenaran khusus kepada yang sememangnya lahir sebagai Islam? Bagaimana pula bagi mereka yang bukan lahir sebagai Islam tetapi mencintai dan ingin kembali kepada Allah yang Maha Esa? Mohon huraiannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz dan Da'i. Menarik soalan ini, Ustaz, ya. Sebab apa, kadang-kadang bila kita lahir dalam Islam ni, kita tak rasa nikmat itu. Tapi bagi mereka yang tidak lahirkan Islam tapi ingin masuk Islam ini, apa pandangan Ustaz? Ya, pertama sekali bila ayat ini sebut tabsiratan wa dhikra likulli abdi munib, dan kami jadikan semua itu untuk menjadi perhatian dan peringatan. Tabsirah, sebab asal perkataan basirah saya sebut tadi. Ya. Basirah dia ada basar, basir, absar, dia ada basair. Ya. Dia ada basir, kalau basir, basad, yara, dia punya itu plural, dia itu singular dia. Kalau plural dia jadi absar, penglihatan. Itu merujuk pada kepala mata. Kalau basirah, basad, yara, ta marbutah, jamak dia basair. Itu yang ni tabsirah, dia merujuk kepada basair, iaitu mata hati. Dia melihat dengan kebenaran, kejernihan hati. Wa dzikra likulli abdin munib, dia akan menjadi satu peringatan bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang sebelum ni kawan kita tanya, boleh tak, adakah itu dinamakan sebagai satu zikir? Betul kan? Saya melihat alam, saya melihat dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keinsafan. Ya, itu juga zikir. Kerana yang demikian itu semua membahasakan adanya Tuhan.
ingatkan kita kepada keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tengok dulu program macam program-program yang cerita mengenai binatang-binatang ni lah dalam channel-channel yang bincang tengok binatang. Ada seorang lelaki, tak silap saya, yang dia panggil crocodile hunter. Oh ya, Ustaz. Kan? Apa dia buat? Dia kejar biawak. Satu rancangan tengok dia kejar biawak. Gudu kejar biawak. Dalam selok tu dia lari, bangun lagi, dia tangkap biawak tu, dia peluk biawak, dia cium biawak tu. Kita nak rasa termuntah. Dia cium, dia kata very beautiful, so beautiful. Dia boleh describe, dia kata mata dia, lidah dia, corak batik di badan dia. Dia kata wah, hebatnya. Sampai begitu sekali dia punya keasyikan tengok satu ciptaan. Patut kita ni melihat lebih jauh daripada itu. Dia setakat itu dia boleh baca. Tapi saya melihat benda lain pula. Kalau biawak, lalat ni semua tak ada, mana ada pelupusan? Sistem tu kan? Yeah. Lava dan sebagainya, mana ada pelupusan? Jadi kalau lalat ni datang, dia akan bertelur, baru akan berlaku hancur pada jasad sesuatu makhluk. Kalau tak ada, daripada mana dia nak rosak? Betul. Betul kan? Dia kan jadi macam diawet pula jadinya kan? Jadi maksudnya betul, semua itu akan beri peringatan, dan bagi mereka yang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah peluang. Ini adalah peluang untuk melihat kebenaran. Kebenaran ini satu benda yang tidak boleh disembunyikan. Ya. Tidak boleh disembunyikan. Cuma yang menjadikan penghalang manusia ni kadang-kadang sebab dia ada rasa takut, satu apa orang cakap, satu nak pakai tudung pun takut apa kawan cakap. Kan, takut tak dapat job dah. Ya. Kan, contohnya kan, dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala yang beri dia job, Allah yang beri dia rezeki, dia tak nampak dari sudut situ, dan dia sepatutnya dia takut pada manusia, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu timbul juga perasaan kalau masuk Islam besok keluarga marah, keluarga akan halau. Memang pernah pun saya dah bersedia dah. Saya dah bersedia. Sampai bila saya nak takut, saya tak nak buat satu keputusan. Saya buat keputusan masuk Islam, memanglah marah tu ada mula-mula. Lepas tu semua sayang balik. Semua sayang balik sebab kita tak bawa salah pun. Ya. Walaupun kita Islam, kita kembali pada keluarga kita, kita berbuat menghormati ibu, menghormati ahli keluarga, dan juga tidak memutuskan hubungan yang dulu mereka faham kalau masuk Islam terputuslah hubungan anak beranak. Kita buktikan tidak sama sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat baginda mendampingi bapa saudara dia Abi Talib. Kan, ajak kepada Islam. So di mana Islam yang diperlihatkan agama yang tidak mesra, agama yang tidak ada kasih sayang. So kena buat keputusan, dan kawan-kawan yang ada di keliling ni kena pula membantu untuk memperlihatkan Islam betul. Janganlah jadi seperti mana yang disebut oleh Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali ni dia bekas Syekh di Azhar, kemudian dia wafat di Maghribi, Morocco. Beliau tulis buku Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Islam itu terhalang dengan orang Islam itu sendiri. Maknanya dalam kita masuk dalam Islam ni kita perlu ada support, Ustaz. Betul. Baik, kita nak bincang banyak lagi perkara tentang surah ini. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita dalam topik tafsir, perbincangan surah Qaf ayat pertama sehingga ke-11. Jadi sekarang ni kita dah berada pada ayat yang ke-11. Jadi sahabat kita ada bertanyakan soalan. Kita bersama dengan Aizul Amir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat ke-11 Allah berfirman,
sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami dan kami hidupkan dengannya air. Itu negeri yang mati tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Soalan saya, adakah negeri yang mati tandus ada di zaman sekarang atau di zaman dahulu semata-mata? Yang kedua, di manakah negeri yang dimaksudkan dengan mati tandus tersebut? Yang tiga, apakah itu tandus yang sebenarnya? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Zul, Kuala Krai, Kelantan. Ni sahabat kita daripada Kelantan saya bertanyakan tentang negeri yang mati, yakni tandus tu Ustaz. Tandus. Silakan. Negeri tandus ni di dalam negara Arab banyak kali berlaku ketandusan. Dia tandus ni sebenarnya adalah satu peringatan bagi manusia supaya mereka ingat hujan ini tidak selalu datang. Dia totally different dengan kita, Aiman. Aiman. Sekarang kita lihat schedule hujan panas pun tak sama dah. Betul. Betul kan, Aiman? Dulu tengkujuh hujung tahun. Ya. Sekarang tiba-tiba bulan 5 bulan 6 tengkujuh dah. Betul kan? Dia tak sama dah. Sebab bumi ni mengalami penuaan. Mengalami penuaan. Sebab Nabi masa take off daripada bumi ni nak pergi Isra Mi'raj, Nabi tengok bumi ni seperti wanita tua. So dia mengalami penuaan. Dia dah mengalami penuaan, kemudian sikap orang pula dengan alam ni tidak mesra merosakkan. Jadi itu satu bahagian. Bahagian keduanya ialah hujan ini di negara Malaysia satu benda yang biasa, tapi di negara Arab satu benda yang luar biasa. Kalau di negara Arab mereka memang tunggu musim syita. Ya. Betul kan Aiman? Aiman duduk Jordan dulu. Kita memang tunggu musim syita untuk ada air. Takdir kata musim syita itu hujan tak turun, maka keluarlah arahan untuk solat sunat istisqa. Kita di Malaysia jarang sangat buat solat istisqa. Saya 9 tahun dekat Jordan, berapa kali saya buat solat sunat istisqa dengan di masjid maupun di kawasan lapang di universiti. Kita buat sebab dia risau. Patut dah hujan dah ni. Kalau tak hujan macam mana? Pertama sekali, selagi mana tak hujan, buah zaitun tak dikutip. Dia kena hujan dulu. Dia buah zaitun tu dia akan dranum, selagi mana hujan tak turun, Arab tak akan kutip buah zaitun. Hujan itu adalah indikator kenapa dia turun hujan, barulah buah itu akan jadi berat dan minyak dia akan terhasil dan kesejukan itu akan cantik. Semua tu ada sipir dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan segala-galanya itu untuk sebagai peringatan. Jadi hujan ini ada negara yang kering kontang. Sebab di Mekah pernah lama tak hujan. Sehingga Omar bin Al-Khattab bertawassul dengan sahabat-sahabat pernah bertawassul kan dalam isu doa ni, dalam isu doa kemarau yang panjang. Lau istamarratil qahtu lamata Umar fil ju'. Ini kata-kata yang masyhur yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari bahawa sekiranya kemarau itu berpanjang, Omar akan mati dalam kemarau. Sekarang ada tak negara-negara yang kemarau? Ada negara-negara yang kemarau, negara-negara yang tak datang hujan. Negara-negara yang jarang-jarang dapat air hujan. Macam ada sahabat saya yang pergi buat projek di Chad untuk perigi. Memang di kawasan tu tak ada hujan. Kawasan-kawasan tu memang sukar nak tengok, setahun berapa kali aja boleh hujan. Jadi memang betul lah, di hujan ni satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagai satu pemberian. Sekaligus Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, kalau aku tak turunkan hujan, apa akan jadi? Pastinya manusia akan hilang sumber. Sumber pendapatan lah. Kalau negara Arab ni kebanyakan ni banyak bergantung kepada, kalau di macam Mesir, macam Jordan, mereka tak ada sumber minyak seperti mana negara-negara Teluk. Mereka bergantung pada pertanian. Even kalau di Mesir ni memang pergantungan ni pada pertanian. Sebab dialah yang support ikan, sayur semua ke negara-negara Arab yang lain sebab dia ada sungai Nil. Ada tak negara yang kering kontang, ada negara yang kering tak ada hujan? Ada, masih ada lagi. Itu masih berlanjutan. Saya tak pasti persoalan yang seterusnya, apakah itu tandus sebenarnya? Mati tandus. So itu di antara perkara lah kita dah sebut sikit. Ya, baik Ustaz. Ini dia. Dalam keadaan itu kita melihatkan air ini satu nikmat yang besar Ustaz. Betul. Bagaimana kita nak melihat bukan setakat air, tapi ada lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi air ini bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada langit, dia adalah nikmat, betul. Air ini jadi untuk tanam-tanaman, untuk hidup. Kalau kita lihat kitab-kitab fiqh pun semua bincang air. Sebab itu air ini menjadi sumber utama dalam kehidupan manusia. Tak ada elektrik boleh hidup lagi. Tapi kalau tak ada air, payah. Kita nak istinja pun susah. Betul.
Jadi Allah turunkan air hujan daripada langit. Ada negara-negara yang maju, mereka buat takungan air, mereka storagekan air di bawah rumah. Ya. Kita dulu kalau di kampung ada tong drum besar tu, Betul. dia siap ada zinc, air tu masuk kita akan simpan. Sejuk air hujan tu. Jadi pentingnya air dalam kehidupan manusia. Dia bukan sekadar air, tetapi dia adalah yang manusia lihat ialah sebagai nikmat pemberian Allah Subhanahu Baik, Ustaz. Saya ada satu soalan yang bermain di fikiran saya sebenarnya, Ustaz. Tadi kita ada ceritakan bila mana kita duduk bersandar, tengok atas langit, tengok bintang dan sebagainya, Ustaz. Kita terfikir, bila mana Ustaz pun pernah sebutkan bahawa suatu hari nanti langit akan jatuh dan langit akan berlipat dek kerana kiamat yang berlaku. Betul. Tapi sekarang ini, Ustaz, kita lihat di langit tiada tongkat, tiada yang diapuhnya. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sedikit bagaimanakah langit boleh berdiri teguh di atas sana, Ustaz? Ya, ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut asal usul ciptaan alam bumi ini, dia langit dan bumi ini bercantum. Langit dan bumi ini bercantum sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia berpisah, fa fataqnahuma. Maka Allah pisahkan langit dan bumi. Dia pergilah langit ke atas, maka terpisahlah dengan bumi. Jadi ini salah satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan pada manusia, lihatlah langit, siapa yang letak tongkat untuk dia tegak di atas. Satu. Keduanya, di langit ini ada macam-macam. Kita sebut dah tadi, ada bintang, ada bulan, ada cakrawala sistem suria yang lain. Kemudian di langit ini ada air. Ya. Ada air. Kita lihat air bertakung. Bila sekali hujan sampai boleh banjir, Aiman, siapa punya kekuasaan? Allah. Allah takdirkan air itu bertakung, simpan di langit. Itu satu. Yang pada kiamat besok pula, langit itu akan terbelah pula dan mencampakkan air hujan. Sebab kalau kita lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam, air keluar daripada perut bumi dan air turun daripada langit. So semua itu akan menjadikan bumi ini tenggelam. Bumi ini tenggelam, bumi ini hancur. So, itu di antara perkara. Kalau Aiman lihat langit, siapa yang menongkatkan langit? Tak ada siapa. Kalaulah betul langit ini diletakkan tongkat, jenuh. Jenuh, Ustaz. Kapal terbang nak kona banyaknya tiang. Weh banyaknya tiang, macam nak terbang. Jadi memang tiang tak ada. Tiang tak ada. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pegang, Allah apungkan dengan genggaman dia, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Ayat ni jelas, Allah yang genggam, Allah yang pegang, Allah yang tahan. Langit ini sebagai tanda kasih sayang Allah kepada manusia sebenarnya. Manusia yang tak sayang Allah. Manusia yang tak sayang Allah. Baik, Ustaz. Kita nak ambil keyword yang terakhir, rizqan lil ibad. Allah beri rezeki kepada kita, Ustaz. Jadi segala peringatan yang kita sebut pada awal sampai akhir tadi memberikan pandangan kepada kita untuk kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Betul. Sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Ya. Silakan. Terima kasih Aiman. Masa nampaknya suntuk. Baik, ambil sikit je ayat yang ke-10 tadi, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, serta pohon korma yang tinggi menjulang yang mengeluarkan mayang kan? Mayang diulik mayang berlapis-lapis, lebat pada putiknya. Jadi Allah Ta'ala beritahu Arab ni dekat dengan pokok korma dan melihat pokok korma itu tinggi menghasilkan buah. Suruh bersyukur. Jangan makan aja buah korma itu, ingat siapa yang menjadikan buah korma. Buah korma ni tak ada siapa pun yang siram dengan air gula. Tapi manis buah korma ni, dia sangat-sangat enak dan ada pelbagai jenis pula. Kalau nak disenaraikan jenis-jenis buah korma. Kemudian Allah Ta'ala sebut rizqan lil ibad. Aiman, rizqan lil ibad ini bukan makan buah korma je. Bukannya air yang kita minum. Al-Quran daripada awal Allah Ta'ala sebut rezeki. Rizqan lil ibad bermula dengan Al-Quran sebagai rezeki untuk manusia. Allah beri Yang paling besar. Paling besar. Dia rezeki yang paling besar Al-Quran. Dia tidak akan setanding dengan hujan, pokok, buah, korma, tak akan setanding. Rizqan lil ibad. Daripada situlah manusia lihat wa ahyayna bihi baldatan maita. Allah hidupkan dengannya negeri yang kering kontang. Maksudnya yang mati itu hati manusia. Kehidupan manusia. Kalau Quran tak ada, bumi kering kontang satu hal. Tetapi kalau kehidupan manusia yang kering kontang, jauh daripada wahyu Allah, itu adalah kematian hakiki. Kadzalikal khuruj. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan manusia daripada alam barzakh untuk menerima balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik kan? Quran, kehidupan manusia, subur, hebat, hubungan baik dengan Allah,
mati, bangkit, balasan, kasih sayang Allah, syafaat Nabi Muhammad, syurga Allah Subhanahu wa taala. Cantik Ustaz. Maknanya ini susunan yang cukup menarik. Cantik. Dan akhirnya kita kena memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton, jom kita tadah tangan dan kita aminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, setelah kami berbincang kalamu ya Allah melalui surah Qaf ayat 1 hingga 11, ya Allah kajernihkanlah hati kami ya Allah supaya terus tekun mentadabbur dan membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kami, berkatilah umat Islam di negara ini ya Allah, dan di mana saja mereka berada ya Allah. Berkatilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sempurna dengan pengajian Al-Quran ini, kami mohon syafaat-Mu ya Allah. Amin. Supaya Al-Quran dapat memberi syafaat ketika kami bersendirian di alam barzakh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau peliharalah negara kami, Kau peliharalah rakyat di negara ini daripada terus ditimpa penyakit wabak COVID-19 ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada umat di negara ini supaya mereka patuh kepada SOP ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bergantung Padamu ya Allah dengan penuh pengharapan. Janganlah Kau biarkan kami, jangan Kau biarkan kami bersendirian ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma anta fatiras samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Saudara, jangan ragu dan sangsi terhadap apa jua peraturan dan sistem yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia sudah tentu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kita berjumpa lagi di dalam pertemuan yang berikutnya. Esok hari kita bersama dengan moderator Da'i Hadari dan panel Ustaz Amran Yusof dalam topik memahami syariat. Kita berjumpa lagi esok hari. Saya Da'i Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata. Tersalah bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.